Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam sesi PDPR di dalam online ini. InsyaAllah kita akan belajar, kita akan menyambung tajuk pembelajaran kita dalam tajuk sirah, iaitu PDPR 6, Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Sebagai rujukan, kamu boleh membuka buku teks Pendidikan Islam muka surat 149 hingga 151. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Baiklah, dalam buku teks tu kamu akan nampak peta kawasan Islam berkembang. Ini kita akan nampak yang warna hijau ni adalah kawasan negara Islam. Yang warna hijau ni, ini semua adalah negara-negara Islam. Negara Semenanjung Arab, lepas tu ada dekat utara Afrika, lepas tu sebahagian daripada Afrika Selatan pun ada juga orang Islam, dan juga sebahagian daripada benua China dan juga benua Eropah. Ada orang Islam. Dan juga di Malaysia dan Indonesia sendiri pun ada orang Islam. Okey, yang warna kuning, yang warna pink ni, dekat Rusia ni 10 hingga 19% penduduk dia beragama Islam. Dan yang terakhir yang berwarna kuning 0 hingga 9% penduduk negara dia beragama Islam. Jadi tak ramailah yang kat warna kuning ni. Macam dekat benua Amerika ni, Amerika Utara, Amerika Selatan, Kanada ni semua ni, tak banyaklah orang Islam, tapi ada orang Islam. Cuma tak banyak macam kawasan-kawasan yang di negara hijau dan warna merah jambu ni. Okey, seterusnya. Apa yang kita akan belajar hari ini? Objektif pembelajaran. Hari ini kita akan belajar membaca strategi Nabi Muhammad berdakwah. Yang kedua, mengambil iktibar daripada kesan dakwah Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita akan mengenal pasti cara berdakwah yang terbaik sebagai seorang murid. Baiklah murid-murid, strategi dakwah Nabi Muhammad. Kita tengok strategi yang pertama. Macam mana kita Nabi Muhammad plan nak berdakwah? Yang pertama, Nabi Muhammad mengukuhkan negara Islam. Nabi Muhammad buat apa? Membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Nabi Muhammad menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah. Maksudnya orang Arab dulu ni dia mementingkan puak-puak dia. Tapi sekarang bila Islam datang, Nabi Muhammad hapuskan kepercayaan itu semua serta keturunan. Dan yang kedua, Nabi Muhammad melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Nabi Muhammad menyediakan sekolah untuk orang-orang Islam belajar dan menerima ilmu tentang agama Islam. Yang ketiga, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Nabi Muhammad sangat-sangat menekankan amalan menjauhkan daripada perbuatan yang mensyirikkan Allah. Kita tak boleh percaya perkara yang khurafat. Kita kena taat kepada Nabi kita. Kita kena jaga saudara-saudara kita. Dan kita kena menjauhi daripada peperangan dan juga berzina. Okey. Yang kedua, Nabi Muhammad memperkasakan ekonomi umat Islam.
Macam mana cara Nabi Muhammad memperkasakan ekonomi umat Islam? Nabi Muhammad mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negara-negara yang dikuasai Islam. Nabi Muhammad hantar sahabat-sahabat Nabi yang bekerja sebagai pemungut zakat dan juga jizyah dekat negara-negara yang bernaung di bawah kerajaan Islam masa tu. Okey, mesti kan nak tahu kan apa itu jizyah? Jizyah ialah cukai yang diberikan oleh orang rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Kalau orang Islam sendiri, kita perlu membayar zakat. Zakat ada zakat fitrah macam hari raya. Dan juga zakat pendapatan, zakat harta semua itulah. Kalau orang bukan Islam yang bernaung di dalam negara Islam, mereka perlu membayar jizyah. Jizyah ni ialah cukai. Seterusnya, strategi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki ke perempuan ke yang beragama Islam, dia wajib untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Lepas tu, orang-orang Islam kena sama-sama bekerjasama untuk mempertahankan agama Islam daripada dihina. Macam sekarang dekat Palestin kan. Jadi kita semua walaupun kita tak boleh pergi Palestin, tapi kita kena menyokong orang-orang Islam di Palestin dengan memberikan mereka kata-kata semangat. Macam tu. Okey, seterusnya, strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan luar. Nabi Muhammad dia tak duduk saja di negara Madinah, tapi Nabi Muhammad menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah. Nabi Muhammad hantar utusan untuk berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Kemudian, bila negara tu dah jadi negara Islam, Nabi Muhammad hantar para gubernur. Gubernur ialah wakil kepada Nabi Muhammad. Dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Gubernur ni tugas dia bukan jadi ketua negara je, tapi dia kena menyebarkan agama Islam dan mengajar pula. Kena mengajar penduduk-penduduk negara tadi tu tentang ajaran Islam. Okey, seterusnya, menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Nabi Muhammad berpengkalan di Madinah. Jadi, kabilah-kabilah Arab dari semenanjung Arab datang jumpa Nabi Muhammad sebab nak minta pertolongan dengan Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad terima je. Nabi Muhammad tak halang. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Nabi Muhammad tak ada halangan. Siapa nak jumpa dengan Nabi Muhammad, tak ada halangan. Okey, apa kesan daripada dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama, terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Yang kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab.
satu kesan daripada dakwah Nabi Muhammad. Kamu mesti nak tahu kan, Semenanjung Arab tu macam mana kan? Okey, kita tengok sekarang. Okey, ini adalah peta Semenanjung Arab. Ini adalah peta Semenanjung Arab. Dekat sini ada Iraq, ada Syria, ada Arab Saudi. Arab Saudi ni lah yang ada Mekah, Madinah. Lepas tu ada negara Kuwait, ada negara Bahrain, ada negara Qatar, ada negara UAE, ada negara Oman, ada negara Dubai. Dan juga negara-negara ini semua adalah semenanjung Arab. Maksudnya semua negara Arab memang kebanyakannya memang semua orang Islam. Pemerintahnya pun adalah orang Islam. Jadi sebagai seorang murid, apa yang kita boleh ambil iktibar daripada kisah Nabi Muhammad ni? Kita perlu sentiasa berkorban masa dan tenaga untuk menyebarkan agama Islam. Dan juga nanti Ustaz akan masukkan soalan di dalam Google Classroom untuk kamu jawab. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Jumpa lagi. Stay safe dan jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.